Okay, Assalamualaikum. Hai semua. Sekarang saya nak share subjek Eco 531 chapter 1. Saya nak share je tau apa yang saya tahu. Saya bukan ajar tapi saya share. Alright. Apa yang saya faham. Alright, first rujukan saya e-book ni berupa macam ni. Saya print. Kalau tak ada boleh minta, nanti saya email je. Lepas tu yang kedua, buku ni je lah, so conteng gitu je. Alright, jangan risau, nanti saya zoomkan ke depan. Alright. Okay, so dalam chapter 1 Eco ni, dia macam tengah cerita pasal definition, apa maksud tu, apa maksud ni. Lepas tu dia tengah cerita apa hubungan simpulan dengan simpulan, macam tu, faham? Right, so yang pertama kat sini dia cakap pasal financial market. Financial market ni dia kata kat sini seseorang yang ada duit lebih, funds lebih, akan beri pinjam kepada seseorang yang shortage, fund dia kurang lah, sebab tu dia buat loan. Financial market ni macam contohnya dekat dalam bank kan, orang yang ada duit lebih dia akan invest dekat dalam bank, betul tak? Maksudnya dia akan saving is investment lah, sebab dia ada interest ataupun dinamakan dividend receive dekat dalam bank tu. So sebab dia access fund, dia simpan. So orang yang buat loan ni adalah orang yang ada shortage fund, sebab tu dia buat loan dekat bank. Dia kan dalam bank kan, dia macam bank ni bank. So siapa yang simpan, siapa yang saving, simpan kat sini, siapa yang loan dia tarik keluar. Itulah macam apa orang kata, aktiviti dalam, bukan aktiviti, macam apa nama, proses. Macam tu lah dekat dalam bank tu, faham? Right, so tak payah explain panjang sangat. Kita teruskan dekat ni je. Ni saya dah concludekan beberapa kat sini lah, beberapa ni lah. Right, sekejap. Okay, so masa kita belajar, ingat tak kita belajar makro, kita ada belajar ni kan, 2 sektor ekonomi, 3 sektor ekonomi, 4 sektor ekonomi. Okay, ni kita macam refresh balik, tapi kita nak kaitkan dengan apa yang kita belajar chapter 1 ni. Alright, so kat sini household. Mula-mula household ni kita pandang ni dengan ni dulu. Alright, household ni dia beri apa? Dia provide land, labor, capital, entrepreneur dekat firm. So firm akan beli, dia akan bagi apa? Why? Income dekat household. Alright, so lepas tu bila firm ni beli bukan saja-saja, sebab dia nak apa, firm ni macam factory, macam kilang, macam kedai-kedai lah. Dia beli, contohnya dia sewa tanah dekat household, dia buat factory, betul. So factory ni dia buat apa? Dia provide goods and services dia provide. Lepas tu household ni dia akan bagi balik dekat dia yang dinamakan consumer, macam expenses, macam penggunaan dia sendirilah. Contohnya kita ada tanah, kita adalah household, kita ada tanah, and then si tuan kedai ni firm dia sewa tanah kita, dia buka kedai kat situ. Tapi kedai dia tu dia buat apa? Dia buat contohnya buat santan. Okay, santan tu kita beli, dia provide good and services. Dia provide santan kat kita, kita akan bagi dia duit as bayaran tu, dinamakan consumer, faham? Right, lepas tu ada government. Letak government kat tengah-tengah, government pun beli daripada firm, betul tak? So dia dinamakan G ni adalah macam household, dia beli barang, dia dinamakan C tau, consumer. Kalau government, dia beli barang, dia dinamakan government expenditure. Right, lepas tu walaupun government beli barang kat firm pun ada juga kena bayar kat government, seperti tax, cukai. Right, dia macam ada apa namanya, aku bagi kau akan bagi aku balik, macam tu. Macam tu, dia takkan seorang je bagi macam tu, dia macam mesti ada pulangan-pulangan dia.
Samalah dengan household ni, government kadang ada juga menggunakan sumber daripada household, and then household pun kena bayar tax, income tax ke benda ke, macam itulah. Right. Lepas tu FS ni apa? FS ni adalah apa ya? Foreign sector. Okay. Foreign sector ni macam foreign lah, macam benda yang luar negara. Sebab apa ada foreign sector ni? Dengan adanya foreign sector ni, kita ada export and import. Export tu X, import tu M. Right? Samalah. Ada kaitan kan dengan firm dengan household. Okay, yang tu faham. Kalau tak faham tanya. Lepas tu, tadi tu ingat tak kita belajar pasal financial market? Financial market ni, dia macam bank lah. Faham tak? Macam bank. Firm ni, dia akan, kalau ada lebihan, dia akan buat saving ataupun namakan samalah investment masuk dekat financial market. Lepas tu financial market ni akan bagi interest ataupun dividen dekat firm. Sama juga dengan household macam tu. Kalau diorang buat loan, diorang kena bayar lah, bukan receive interest. Diorang kena bayar lah interest expense. Faham? Alright. So dekat sini bond market pula. Kita terangkan pasal bond market. Bond market ni adalah kita enable government and corporation. Bond market ni adalah macam kerajaan ataupun syarikat, dia akan pinjam duit untuk kembangkan dia punya aktiviti. Alright, lepas tu determine interest rate. Bond market ni akan determine interest rate juga. Contohnya ni bukan ni tau, bukan antap tau, ni memang fakta. Tun M masa 2020, Tun M membeli isu Samurai Bond to Japan baru-baru ni, tahun ni lah. Sebab apa dia beli ni? Sebab kita rakyat Malaysia ni memerlukan, bukan rakyat Malaysia, macam kerajaan kita ni, kita Malaysia ni memerlukan some funds from Japan to cover some activity in Malaysia. Kita tak boleh tahu nak depends dekat domestic saja. Kita mesti ada bond ni pun investment kan. Okay, kita mesti ada investment juga, ada pinjaman. Tipu sangat kalau tak ada semua benda tu, tak berjalan ekonomi. Faham? Right. So lagi saya tak tahulah, saya rasa saya kena potong-potong kot video ni sebab takut tak boleh nak post. Okay, next